Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan persahabatan pramusim untuk beberapa kelab ternama di Eropah. Manchester United telah tewas mengejut dengan pasukan Wrexham 3-1. RB Leipzig tewas 2-1 kepada pasukan Udinese. Wolves menang tipis 1-0 ke atas pasukan Porto. Valencia menang 3-1 ke atas pasukan St. Gallen. Everton seri tanpa jaringan dengan pasukan Bolton. Southampton tewas 2-3 kepada pasukan Bournemouth. Kita lihat dahulu perkembangan di arena bola sepak tempatan. Pasukan Penang teliti pilih penyerang import baru. Penang kini dalam proses untuk mendapatkan penyerang import baru bagi menggantikan Giovanni Gomez yang meninggalkan Harimau Kumbar secara persetujuan bersama baru-baru ini. Ini merupakan sebahagian daripada usaha mereka untuk memperkuatkan lagi pasukan selepas pasukan Penang berjaya mendapatkan bekas pemain sayap Chombuk Chonju, Kogile Suaren dan Al-Hafiz Harun daripada pasukan Kedah. Manzur Azwira Abdul Wahid yang juga pembantu jurulatih pasukan melihat kelabnya itu perlu berhati-hati memilih pengganti Gomez kerana ini boleh saja memberikan kesan kepada pasukan. Justru itu, dengan mengambil kira faktor kewangan, beliau mahu membuat pertimbangan yang baik agar penyerang yang dipilih mampu bermain dengan baik bersama pasukan. Gomez berjaya merekodkan sebanyak 4 gol sepanjang aslinya bersama dengan pasukan Penang. Malaysia dan juga Australia berebut Joshua Rowlin. Malaysia berpotensi untuk melihat seorang lagi bakat kacukan selepas pemain pertahanan muda berbakat Joshua Rowlin dikatakan boleh mewakili skuad kebangsaan. Pemain yang berusia 19 tahun itu merupakan salah seorang prospek muda berpotensi besar yang kini sedang beraksi buat pasukan FC Utrecht di Division kedua Liga Belanda. Beliau pernah beraksi bersama dengan skuad muda Post Glory di Australia dan berjaya memperagakan aksi yang konsisten di Belanda apabila beraksi dalam 24 perlawanan dan memperoleh sebanyak 1,682 minit setakat ini. Malaysia bagaimanapun akan menerima tentangan sengit apabila pemain itu boleh mewakili 3 negara, iaitu pasukan Australia, Belanda dan juga Malaysia. Khidmat beliau boleh dipertimbangkan tak kala kedua pasukan dalam persediaan terbaik untuk kekejuanan Piala Asia di Qatar tahun hadapan. Ronaldo bantu sekat pasukan Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo yang kini bersama pasukan Al Nassr berjaya mengikat pasukan gegasi Ligue 1 iaitu pasukan Paris Saint-Germain dengan seri tanpa jaringan selepas bekerja keras selama 90 minit permainan. Babak pertama menyaksikan tidak banyak peluang dicetak oleh kedua pasukan dan peluang terbaik Al Nassr hadir selepas Ronaldo berjaya melakukan percubaan menarik tetapi dinafikan oleh penjaga gol pasukan Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Babak kedua berlangsung lebih rancak dengan Ronaldo beberapa kali cuba menguji Donnarumma tetapi semuanya tidak berhasil. Bimbang dengan keputusan yang tidak menyebelahi mereka, Luis Enrique bertindak membawa masuk pemain utamanya sebagai pemain gantian termasuklah kapten pasukan iaitu Marquinhos. Pemain tengah baru mereka, Manu Ugarte dan juga adik kepada kilat Mbappe, Ethan Mbappe. Malangnya, percaturan tersebut juga tidak berhasil dengan keputusan seri tanpa jaringan kekal sehingga tamat perlawanan. Pasukan Al Nassr akan bertemu dengan pasukan Inter Milan selepas ini dan akan kembali ke Arab Saudi untuk memulakan kempen Liga baru mereka. Lionel Messi menggila lagi. Selepas menjadi hero dalam perlawanan lepas apabila berjaya menjadikan gol kemenangan, kini Messi sekali lagi membuktikan yang beliau terlalu bagus untuk MLS apabila berjaya membawa pasukan Inter Miami untuk menang 4-0 ketika menentang pasukan Atlanta United pada pagi tadi. Messi berjaya menjadikan 2 gol dan juga 1 assist dalam perlawanan tersebut dan berjaya membawa pasukan Inter Miami untuk memenangi 2 perlawanan berturut-turut. Sebelum kedatangan Lionel Messi, Inter Miami tidak memenangi sebarang perlawanan dalam 6 perlawanan berturut-turut. 2 lagi gol dijadikan oleh Robert Taylor daripada pasukan Inter Miami. Raul Jimenez sah sertai pasukan Fulham. Penyerang pasukan Wolves, Raul Jimenez, sah menyertai pasukan Fulham selepas kedua belah pihak bersetuju dengan yuran perpindahan yang dikenakan sebanyak 5.5 juta pound. Dia bersetuju untuk menyertai mereka dengan kontrak sehingga Jun 2025 beserta dengan pilihan untuk melanjutkan lagi setahun kontrak bersama pasukan itu. Jimenez dijangka akan diperkenalkan sebagai pemain Fulham yang baru ketika mereka menentang pasukan Aston Villa nanti. Erik ten Hag beri respon pasukannya ke atas minat United terhadap Kylian Mbappe. Ketika ditanya mengenai minat Manchester United untuk membawa masuk Kylian Mbappe ke dalam skuad mereka, pengurus pasukan, Erik ten Hag, dilihat kurang berminat dengan kabar tersebut. Dia mengatakan yang mereka tidak akan bercakap mengenai pemain yang masih lagi berada di bawah kontrak dengan sebuah pasukan. Dia juga memberikan bayangan yang mereka kini lebih fokus untuk mendapatkan penyerang pasukan Atalanta, Rasmus Højlund,
yang kini sudah mempersetujui syarat-syarat peribadi yang telah pun ditetapkan. Dia mahukan Rasmus masuk segera ke dalam pasukan untuk memudahkan kerjanya memastikan pemain itu dapat menyesuaikan diri dalam masa yang telah pun ditetapkan. Proses perpindahan Fabinho ke pasukan Al-Ittihad berada dalam keraguan. Proses perpindahan pemain tengah pasukan Liverpool, iaitu Fabinho ke pasukan Al-Ittihad, dilihat seperti tidak akan menjadi sekiranya perbincangan di antara kelab mengenai status cara pembayaran. Yuran perpindahan yang bernilai 40 juta pound gagal dipersetujui. Fabinho yang berusia 29 tahun masih lagi mempunyai baki kontrak selama 3 tahun lagi bersama pasukan Liverpool. Sudah diberikan kebenaran untuk menjalani pemeriksaan kesihatan bersama pasukan Al-Ittihad. Tetapi kini situasi tersebut dilihat sedikit berbeza apabila pihak Liverpool kurang bersetuju dengan beberapa perkara dalam perjanjian tersebut bersama dengan jumlah bayaran yang akan diberikan. Fabinho dijangka akan menjalani latihan bersama pasukan jika perjanjian tersebut gagal mencapai kata sepakat dan dia akan teruskan kerjanya sebagai pemain Liverpool. Manchester City tetap dengan pendirian mereka mengenai Bernardo Silva. Bernardo Silva sudah memberitahu kepada Manchester City yang dia ingin berhijrah pada musim panas ini, tetapi Manchester City masih lagi kekal dengan pendirian mereka yang tidak akan dijual pada musim panas ini. Situasi yang berlaku ini berjaya mencuri tumpuan pasukan Paris Saint-Germain dan juga pasukan Barcelona yang cuba memberikan beberapa tawaran menarik untuk mendapatkannya. Pihak Arab Saudi juga dikatakan berminat kepada pemain daripada Portugal itu, tetapi dia tidak berminat untuk ke sana walaupun dijanjikan dengan pendapatan yang sangat lumayan. Dia menjadi antara pemain terpenting pasukan selepas membantu pasukan City untuk menjulang treble pada musim lalu, mahukan cabaran lebih besar di luar sana. Barcelona dikatakan sudah bersetuju secara peribadi dengan Bernardo Silva manakala bos pasukan Paris Saint-Germain sudah menyampaikan hasratnya yang dia mahukan Silva bermain dengan skuadnya nanti. City bagaimanapun tetap kekal dengan pendirian mereka setakat ini. Chelsea mahukan Mohamed Kudus pula. Chelsea kini diberitakan sedang melakukan perbincangan dengan wakil pemain Ajax, Mohamed Kudus, mengenai syarat-syarat yang telah pun ditetapkan antara mereka. Situasi ini turut diperhatikan secara dekat oleh dua pasukan lagi, iaitu pasukan Arsenal dan juga pasukan Manchester United yang melihat pemain itu sebagai projek jangka masa panjang, memandangkan usianya masih lagi muda. Dia diminati kerana kebolehannya untuk bermain di pelbagai posisi, termasuklah sebagai pemain sayap dan juga pemain tengah yang menyerang. Dia mempunyai kontrak selama 2 tahun lagi bersama pasukan Ajax, dan jika mereka berjaya menjualnya pada harga yang ditetapkan, sudah pasti ia akan membantu daripada segi sudut kewangan mereka. Manchester United mempunyai sedikit kelebihan, memandangkan Erik ten Hag merupakan seorang pengurus mereka sebelum ini. Southampton tolak tawaran pasukan Liverpool. Southampton dilaporkan telah menolak tawaran Liverpool untuk mendapatkan pemain tengah mereka yang baru berusia 19 tahun iaitu Romeo Lavia. Liverpool telah menawarkan sebanyak 35 juta pound bersama dengan add-on, tetapi tidak dipersetujui oleh pasukan Southampton. Liverpool akan berdepan dengan saingan daripada Chelsea dan juga Arsenal yang juga berminat untuk mendapatkannya. Lavia juga mempunyai buyback clause yang akan aktif pada musim depan sekiranya dia masih kekal menjadi pemain Southampton selepas menyertai mereka daripada pasukan Manchester City. Pasukan Southampton dikatakan meminta sekurang-kurangnya 50 juta pound jika Liverpool betul-betul berminat untuk dapatkan Romeo Lavia. Banyak pasukan berminat untuk dapatkan Kylian Mbappe. Beberapa pasukan dipercayai sudah cuba untuk memberikan tawaran ataupun sekurang-kurangnya menyatakan hasrat mereka untuk mendapatkan bintang pasukan Paris Saint-Germain. Chelsea, Manchester United dan juga pasukan Spurs dikatakan sudah menghubungi pasukan Paris Saint-Germain untuk mengetahui dengan lebih lanjut situasi terbaru pemain itu. Barcelona dan juga Inter Milan juga dilaporkan berminat dengan pemain itu, tetapi berita tersebut cepat dinafikan oleh wakil Barcelona dan juga Manchester United yang lebih berminat dengan Rasmus Hojlund ataupun Harry Kane pada ketika ini. Pemain muda Arsenal berlatih secara sendirian. Pemain muda pasukan Arsenal, Folarin Balogun, dilihat berlatih secara sendirian selepas terdapat spekulasi perpindahannya kini semakin hangat diperkatakan, sehingga kini dia masih lagi belum sah diikat oleh mana-mana pasukan. Chelsea bersedia untuk jual Conor Gallagher. Chelsea dilaporkan sudah bersedia untuk meletakkan Conor Gallagher dalam senarai pemain untuk dijual selepas mengetahui dia diminati oleh pasukan Spurs. Mereka bersedia untuk menjualnya sebagai persediaan untuk mendapatkan lagi dana untuk membawa masuk lebih ramai lagi muka baru dalam pasukan. Manchester United masih lagi berminat dengan Randal Kolo Muani.
Manchester United masih berminat untuk mendapatkan Randal Kolo-Muani. Sekiranya usaha mereka untuk mendapatkan Rasmus Højlund gagal pada saat akhir, mereka kuat dikaitkan dengan pemain itu sebelum ini, tetapi telah pun beralih sasaran untuk mendapatkan penyerang daripada Atalanta tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.